minit lagi. And then kita akan start. Okay, kalau macam tu kita start dululah. Nanti Raif akan join. Nanti yang lain akan join. Okay. Okay, Tiban. Ready? Okay. Semua nampak Semua dengar Dengar. Okay, good. Okay, so hari ni kita dah belajar 61 kan. Apa tu sumber alternatif, apa sumber boleh baru, apa sumber mineral logam, contoh bukan logam. Okay, lepas tu kita tengok pula sumber boleh baru, renewable energy, apa contohnya. Sungai, tasik apa kan, hydroelectric. So kena ingat. Okay, so hari ni kita sambung seterusnya. Sumber semula jadi, yang seterusnya adalah sumber hutan. Okay. Sekejap saya kisahkan. Okay. Jadi kita dah tengok hutan itu, so kita akan tengok balik. Apakah contoh-contoh sumber yang ada di dalam hutan? Ini ucap ulang kali dah sebenarnya kamu sebab kita dah belajar itu tentang hutan. Okay, yang pertama. Ingat, kat Malaysia hutan paling utama sekali adalah hutan hujan tropika. Sebab apa hutan hujan tropika? Sebab kita iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi hutan kita malar hijau. Dia sentiasa hijau, dia tak macam hutan monsun tropika di Thailand ataupun Vietnam. Yang mana dia ada musim kering. Pokok daun dia luruh. Kita tak. Kita malar hijau bermakna pokok tu akan hijau sepanjang tahun. Okey, itu hutan hujan tropika. Sebab kita dapat banyak hujan, sebab tu dipanggil hutan hujan tropika. Okey, jadi apa tanah yang terdapat di hutan hujan tropika? Kita ada dua jenis tanah, iaitu tanah aluvium dan tanah laterite. Ingat, tanah aluvium tanah yang berlumpur. Manakala tanah laterite ni tanah yang agak keras. Tanah yang biasa kita jumpa adalah tanah laterite lah di hutan hujan tropika. Tanah yang berwarna merah tu, nanti kamu check balik. Okey, tengok lokasi dia. Kat mana lokasi dia? Bahagian tengah semenanjung Malaysia. Okay, sebab apa bahagian tengah semenanjung Malaysia? Sebab kat tengah semenanjung Malaysia adalah kawasan yang jauh daripada pantai. Jadi bila jauh pada pantai, hutan hujan tropika ni dia banyak hidup di situ. Sebabnya kalau dekat ke pantai, hutan pantai ataupun hutan paya. Okay. Dan bahagian tengah ni, sebab di bahagian tengah ni ada banjaran titiwangsa, tanah tinggi. Jadi kat situ memang sesuai untuk hutan hujan tropika ni tumbuh. Sebab tu bahagian tengah semenanjung Malaysia. Dan kalau di Sabah-Sabah pula bahagian pedalaman. Bahagian pedalaman ni jauh ke dalam sikit. Itu dua tempat yang banyak terdapat hutan hujan tropika. Ingat, bahagian tengah semenanjung Malaysia. Pedalaman. Atau kamu jawab pedalaman semenanjung Malaysia pun boleh terima. Dan pedalaman Sabah, Sarawak. Okey, ingat. Boleh dua lokasi dia. Kita tengok sumber hutan. Sumber apa yang ada di hutan hujan tropika. Okay, jadi di hutan hujan tropika ni banyak pokok-pokok yang bermutu tinggi. Contoh ni cengal, meranti, merbau, mersawa, jelutong, keruing, nyatuh, pokok buluh. Nampak ni pokok buluh macam dalam gambar tu. Sekarang ni pokok buluh ada harga yang tinggi. Jadi sekarang ni kerajaan nak buat tanaman buluh pula. Okay, rotan. Rotan ni biasanya dalam hutan lah. Rotan ni kita kutip rotan dan kita buat perabot. Okay. Orkid biasanya di kawasan yang agak tinggi. Orkid ni pokok yang cantik. Pokok bunga kan. Jadi boleh buat perhiasan. Paku pakis pun boleh buat perhiasan juga. Paku pakis biasanya di kawasan yang agak tinggi sikit. Dan tumbuhan herba. Tumbuhan herba ni pun banyak di dalam hutan di negara kita. Contoh kacik Fatimah, tongkat Ali kan. Banyaklah herba
yang ada khasiat kesihatan. Tapi kena jaga-jaga, herba ni kalau makan banyak sangat berbahaya. Tapi memang banyak herba yang sesuai digunakan. Itu contoh-contoh sumber. Kalau macam cengal, meranti ni semua pokok keras tau. Pokok kayu yang keras yang harga dia mahal. Kalau nak pokok ni kena hidup lama baru kita boleh potong. Contoh dia kena hidup 50 ke 100 tahun baru pokok tu matang dan kayu dia keras. Okey. Seterusnya apa jenis haiwan yang ada di hutan hujan tropika? Harimau, gajah, tapir, landak, kancil dan monyet. Haiwan-haiwan ni tak boleh kita ambil lah. Walaupun dia sumber tapi kita tak boleh ambil. Harimau, gajah, tapir semua haiwan yang terancam dipelihara. Jadi satu kesalahan kalau kamu tangkap dia. Landak dia landak tak termasuk dalam haiwan terancam tapi banyak juga dalam hutan. Kancil pun terancam sekarang sebab habitat dia dah musnah. Dan monyet, orang hutan pun sama boleh letak dalam ni. Senarai haiwan-haiwan tu. Okey, kejap kita tengok. Okey, Emilia dah masuk. Vinesh. Okey. Satu lagi seorang. Kita tak tanda lagi. Raif pun dah masuk. Okey, sambung balik. Ingat, itu hutan hujan tropika. Ingat tanah dia, tanah laterite. Tanah alluvium ni boleh kata semua hutan ada. Jadi ingat tanah laterite. Tanah laterite ni tanah yang merah-merah tu. Kita tengok seterusnya pula pokok pula hutan. Hutan yang kedua adalah hutan paya air tawar. Ingat hutan paya air tawar di kawasan Tasik. Ingat itu. Paya air tawar Tasik. Okay, apa tanah yang terdapat di hutan paya air tawar? Ada dua jenis tanah. Sebab paya mesti ada tanah alluvium, ingat. Kalau sebab ni tanah alluvium ni tanah lumpur. Jadi kalau kawasan paya kan kawasan berair yang berlumpur. Jadi mesti ada tanah alluvium. Dan satu lagi tanah gambut. Tanah gambut ni tanah yang bukan tanah yang berlumpur tu tapi tanah yang tepi, di tepi paya tu. Tanah gambut. Okey. Kita tengok pula. Macam saya cakap tadi, hutan paya air tawar ni di sekitar kawasan Tasik. Jadi tempat apa? Tasik Chini, Tasik Bera, Rompin, Pekan, Pahang. Ini contoh tempat-tempat hutan paya air tawar. Boleh ingat, Tasik Chini, Tasik Bera, dua tempat utama. Tasik Chini dalam Pekan lah sebenarnya. Tasik Bera, daerah Bera. Okey, tengok juga tempat lain. Sabak Bernam dan Tanjung Karang pun sama. Ada hutan paya air tawar. Sabak Bernam dan Tanjung Karang ni di bahagian utara Selangor. Seterusnya dataran hilir Perak pun ada hutan paya air tawar. Dan kalau di Sarawak, sekitar Sungai Lupar dan Sungai Rajang. Ingat, biasanya lokasi yang kena ingat Tasik ni lah. Tasik Chini, Tasik Bera. Hutan paya air tawar. Okay. Seterusnya sumber hutan. Okay, kalau hutan paya air tawar, macam tadi kalau hutan hujan tropika, biasanya kayu-kayu keras ataupun rotan buluh ni. Okay. Tapi kalau di hutan paya air tawar, dia terbalik. Dia tak ada kayu-kayu keras sangat. Biasanya yang kita kutip adalah daun pokok-pokok renek macam ni. Kita tengok. Satu pokok mengkuang. Ini contoh pokok mengkuang. Pokok mengkuang ni dia macam daun dia menjala panjang. Macam daun pandan. Ataupun daun serai tu kan. Tapi daun mengkuang ni boleh buat kraft tangan. Boleh buat tikar. Pokok tikar mengkuang. Jadi biasanya orang akan kutip pokok mengkuang ni, daun dia akan keringkan dan akan anyam. Jadi tikar ataupun jadi bakul ke, ditahan lama. Okey. Pokok nipah. Pokok palma. Pokok palma ni macam pokok pinang macam itulah. Keladi air, putat, palas, keriang, meranti jaya dan sebagainya. Kalau kamu nak ingat satu pokok, ingat ni je. Pokok mengkuang dan pokok nipah. Pokok mengkuang ni, ni dalam gambar ni. Ingat, gunaan dia buat kraft tangan, buat bakul, buat tikar. Pokok nipah ni macam pokok kelapa sawit tu sikit, tapi dia renek, dia kecil je.
Pokok nipah ni kita boleh kutip air dia. Air nira nipah boleh minum. Manis, sedap. Okey. Kita tengok pula. Kalau sumber hutan di hutan paya air tawar, ingat lagi sekali. Hutan paya air tawar, kawasan tasik, jadi mesti ada banyak ikan. Ikan air tawar. Ikan air tawar di kawasan ni memang sangat sesuai untuk buat aktiviti penternakan ikan. Aktiviti perikanan, memancing ke kan. Okay, katak, ular, biawak, buaya, burung dan kera. Tapi kalau kamu nak ingat, sumber hutan yang biasa kita ambil adalah ikan air tawar ni lah. Kan, sebab kawasan ni besar kan, kawasan paya ni besar, jadi memang banyak ikan. Yang mana boleh buat produk ikan. Ikan kering, ikan kasam, ikan air tawar lah biasanya guna. Kan, kawasan ni juga memang sesuai untuk beli ikan. Yang mana ikan tu nanti boleh jual. Kita tengok pula info ni sementara sebelum kita pergi seterusnya. Kita cakap berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okay. Perlembagaan Persekutuan ni undang-undang negara. Pengurusan hutan berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan setiap negeri dipertanggungjawabkan untuk mengubah dasar dan undang-undang perhutanan masing-masing. Jadi kena ingat, sumber hutan ni di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri yang berkuasa untuk menjaga, memelihara, bukan kerajaan persekutuan. Setiap negeri wajib ada undang-undang sendiri. Semua undang-undang tu dibuat di negeri. Okey, boleh ingat Kita tengok pula seterusnya. Seterusnya tadi hutan paya air tawar, hutan paya air tawar dekat kawasan Tasik. Tapi hutan paya air masin dekat mana? Siapa pun nak try? Asmita? Cikgu. Hutan paya air tawar dekat kawasan Tasik. Hutan paya air masin dekat mana? Lokasi dia. Dekat tak tahu, tak ingat lah. Dekat dengan pantai. Bagus, dekat tepi pantai, bagus. Ingat, hutan paya air tawar dekat tepi Tasik. Hutan paya air masin kan, air masin kan dekat pantai, tepi laut. Jadi tepi pantai, tepi laut biasanya. Tepi laut Sepanjang pantai pasir. Itu hutan paya air masin pun sama. Tanah apa yang ada? Tanah gambut dan tanah aluvium. Tanah aluvium, tanah lumpur, ingat. Kalau hutan paya ni mesti ada tanah aluvium. Okey, tengok. Kawasan mana? Laut Batang dekat Perak. Terusnya pantai Kuala Selangor. Dekat Kuala Selangor pun ada sebahagian pantai Kuala Selangor ni memang ada hutan paya air masin. Kat situ ada boleh tengok kelip-kelip. Kuala Selangor. Popular sebagai destinasi pelancongan ataupun tempat makan seafood dekat Kuala Selangor ni. Cikgu pernah pergi. Sedap. Okey, seterusnya di pantai Samarahan Sadung Sarawak dan Delta Labuk Sukut di Sabah. Ingat, hutan paya air masin di negara kita di pantai barat Semenanjung. Pantai timur tak ada. Sebab pantai timur, Laut Cina Selatan, semua pantai. Kita akan tahu kejap lagi hutan pantai. Tapi kalau hutan paya air masin mesti kebanyakannya di sebelah pantai barat. Kebanyakannya di pantai barat. Sikit je dekat pantai timur. Boleh? Ingat pantai barat. Perak, Selangor. Kalau kamu jawab Negeri Sembilan pun cikgu terima. Boleh Tapi dua tempat utama di Perak dan di Selangor ni. Di Kelang, Kuala Selangor. Kita tengok pokok apa? Okay, kalau hutan paya air masin ni kan, pokok utama adalah pokok bakau ni. Tengok gambar dia. Pokok bakau ni akar dia macam ni. Dia keluar daripada air tu, nampak yang hitam tu ditenggelami air. Kawasan tu akan, kalau air pasang, air dia naik. Dan pokok tu hidup di atas. Dia tak hidup kat bawah dalam tanah. Akar dia bukan dalam tanah. Akar dia dalam air. Jadi pokok bakau, ingat pokok bakau apa? Bakau minyak, api-api, perepat dan tumu. Kamu jawab pokok bakau pun dah betul dah. Ingat pokok bakau. Dan kat sini banyak Banyak ikan. Ikan air masin, ikan laut, siput, ketam, udang, ular, burung, memerang, keluang dan kera. Jadi ingat hutan paya air masin. Sebab apa? Banyak ikan, banyak siput, banyak ketam. Sebab nampak ni dekat akar ni dia akan jadi macam habitat untuk ikan, ketam semua. Kalau air pasang, ikan akan duduk kat sini cari makan semua. Kalau air surut, ketam. Kau akan nampak ketam-ketam kat bawah ni.
ketam, siput. Jadi sebab tu kawasan, contoh macam tadi, dia cakap di Kuala Selangor ni popular untuk makanan laut. Sebab pokok bakau ni banyak, jadi orang boleh tangkap ketam, tangkap udang yang banyak. Boleh. Dan tanah alluvium ni pun kaya dengan nutrien kan, jadi banyak nutrien untuk tumbuh-tumbuhan dan ikan-ikan tu makan. Okey, boleh Itu hutan paya. Hutan paya air masin. Dan sekarang kita tengok pula seterusnya, hutan pantai. Ingat hutan pantai tanah berpasir. Tanah berpasir biasanya tepi pantai. Ingat dua tu. Senang je nak ingat. Hutan pantai mesti pasir. Kawasan berpasir. Okay, contoh yang senang nak ingat, pulau lah. Ataupun dekat pantai. Pulau Sipadan, Pantai Tanjung Ru di Langkawi, Pulau Talang-Talang, Pantai Penarik. Kalau kamu jawab Pulau Tioman ke Pulau Sains pada pulau yang dia tulis ni betul. Biasanya pulau mesti betul. Pulau Redang, Pulau Pangkor, semua betul. Boleh. Ataupun kamu jawab tempat-tempat yang kamu tahu memang kawasan pantai. Ada hutan pantai di situ pun diterima. Okey, ingat. Pulau. Cantik kan? Gambar-gambar. Kalau kamu tengok di tepi pantai ni, cantik je. Pokok dia pokok apa yang hidup. Tengok pokok apa yang ada. Pokok ru. Pokok ru macam pokok Christmas tu. Pokok tapak kuda. Mengkuang laut. Pokok kelapa dan rumput pantai. Yang nak ingat pokok ru dan pokok kelapa lah. Dua ni. Tapak kuda dan mengkuang laut pun kamu boleh ingat, memang bagus. Kita dah tengok kan. Sebab sebelum ni contoh rupa bentuk pokok tu. Pokok ru macam mana, pokok kelapa macam mana. Okay. Yang nak ingat pokok kelapa lah. Kita tengok pula. Haiwan apa yang ada? Burung, tupai, ular, ketam, siput dan serangga. Yang popular biasanya ketam dan siput lah. Di hutan pantai ni. Kan? Sebab pantai tu ketam sesuai untuk hidup kat situ kan. Ketam kecil-kecil tu. Kalau kamu jawab kerang pun cikgu terima. Kerang, macam jiram semua tu, boleh lah. Sebab kawasan pantai sesuai untuk haiwan-haiwan ni hidup. Boleh? Jangan jawab penyu pula. Penyu tak duduk kat pantai, penyu duduk dalam laut. Tahu? Penyu hanya datang ke pantai bila nak bertelur sahaja. Tengok pokok kelapa, contoh. Macam ni lah nampak ni. Sangat sesuai. Sebabnya pokok kelapa tu hanyut, dia capai tepi pantai, dia pun tumbuh tinggi macam ni. Lagi satu pokok ni tinggi, jadi angin kuat pun dia boleh hidup, dia boleh tahan tiupan angin tu. Sebab tu pokok kelapa sangat sesuai hidup di tepi pantai. Okey. Sekarang kita tengok pula hutan gunung. Jangan lupa kat negara kita ada juga tanah tinggi yang tinggi lebih pada 2,000, 3,000 meter dari aras laut. Jadi hutan gunung hidup di kawasan yang tinggi. Okay, contoh yang pertama tempat dia, sebelum tu. Ingat tanah laterit, tanah warna merah tu. Ataupun batu-batu. Itu kawasan dia. Kat atas ni. Kalau yang tinggi-tinggi betul dah tak ada dah tanah ni mesti batu. Tapi kalau kat pertengahan gunung tu, tanah laterit. Kita tengok contoh Gunung Kinabalu, Gunung Tahan, Gunung Jerai, Pegunungan Iran di Sarawak. Ingat gunung, hutan gunung, ingat nama gunung, kawasan gunung. Hutan gunung hidup di gunung. Senang kan? Okey, tengok contoh pokok dia, pokok Rafflesia. Ingat, Rafflesia ni pokok bunga yang terbesar. Bunga terbesar. Periuk kera, tahu kan periuk kera macam mana? Yang kalau kau macam cikgu tak ingat. Dia macam bentuk macam cawan macam tu. Pokok renek, pokok macam ni dalam gambar ni, pokok renek yang tumbuh pendek je. Aku pakis, lumut dan kulampai. Lumut dan kulampai ni kawasan tinggi lah. Kawasan yang dah hujung ke atas. Sebabnya ke atas ni, dia punya tekanan udara rendah, atmosfera pun rendah, jadi tak banyak udara. Jadi pokok tak boleh hidup tinggi sangat. Dan sejuk. Bila sejuk dan basah banyak. Kawasan ni kan tak ada tanah, lepas tu dia selalu lembap. Jadi lumut dan kulampai sangat sesuai untuk hidup. Dia melekat kat tepi-tepi batu ni. Kalau kat bawah pokok renek, bawah sikit lagi boleh jumpa Rafflesia, pokok periuk kera ni semua. Okey. Tengok pula haiwan apa yang ada. Siamang, ular, burung, serangga, musang dan harimau dahan. Harimau dahan ni harimau yang kecil tu. Dia macam kucing lah, sejenis kucing. Harimau dahan. Okay, boleh. Kalau kamu tengok, tengok.
Okey. Kita balik secara semua. Ingat, hutan ada 5. Hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan pantai dan hutan gunung. Ingat, tanah apa yang ni? Tanah laterit. 2 tempat tanah laterit. Hutan gunung dan hutan hujan tropika. Tanah alluvium dekat hutan hujan tropika, hutan paya. Dan tanah gambut dekat hutan paya saja, dua-dua ni. Ingat Dan hutan pantai senang. Hutan tanah dia berpasir. Kita ingat lokasi dia. Hutan hujan tropika bahagian tengah semenanjung Malaysia dan bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak. Hutan paya, ingat paya air tawar dekat Tasik, paya air masin dekat tepi pantai, dekat Selangor ni. Hutan pantai maksudnya dekat kawasan pulau, hutan gunung dekat kawasan gunung. Jadi ingat pokok apa yang ada. Macam kalau dekat hutan hujan tropika, pokok kayu keras dan buluh rotan. Kalau hutan paya air tawar, pokok bengkuang ni, pokok nipah. Kalau hutan paya air masin, pokok bakau. Kalau hutan pantai, pokok kelapa dan pokok ru. Kalau hutan gunung, ingat, pokok paku pakis. Kalau nak jawab orkid pun betul, boleh terima juga kat sini. Rafflesia, lumut dan kulampai. Kalau haiwan, kalau kat hutan tropika, macam-macam haiwan ada kan, harimau, gajah ni. Tapi tak boleh ambil lah, tak boleh tangkap. Kalau hutan paya, ikan lah biasanya. Ikan ataupun ketam, udang kan. Siput, betul terima. Kalau hutan pantai, ketam, siput. Hutan gunung, ular, burung, musang. Itu contoh dia. Jadi ingat, contoh tengok gambar pokok buluh, hutan hujan tropika. Pokok mengkuang ni, ingat dia hidup dalam air. Sesuai untuk buat tika, kraft tangan. Hutan paya air tawar. Pokok bakau, ingat pokok bakau tak, dia punya signifikan dia tak, dia punya jenis akar ni. Kadang-kadang ada soalan tu dia letak contoh pokok bakau ni, dia lukis pokok bakau, dia tanya apakah hutan. Hutan apa? Ingat hutan paya air masin. Atau bertanya sumber hutan, apa contoh sumber hutan kat situ. Kena ingatlah pokok bakau. Pokok kelapa dan pokok renek. Bagi hutan pantai dan hutan gunung. Okey ke semua? Ada soalan nak tanya? Marbisha ada. Syafrin ada. Ada soalan nak tanya? Dennis okey ke? Avinash? Asmita? Teacher, Ya, cikgu. mangrove grow in air tawar or air masin? Air masin, ingat mangrove pokok bakau. Pokok bakau tu mangrove dalam bahasa Inggeris. Jadi hutan paya air masin. Boleh Lagi? Yes, Raif. Pokok bakau ada masin dengan masam masam pula tawar. Tak ada, pokok bakau dekat hutan paya air masin sahaja. Hutan paya air tawar tak ada. Boleh? Ingat. Pokok bakau kamu kena ingat. Tapi kat Langkawi. Kat Langkawi tu maknanya pokok tu hutan paya air masin lah. Kat Langkawi pun ada juga pokok kadang-kadang ada tempat memang ada hutan paya air masin tapi tak besar, tak banyak lah. Kat Langkawi memang ada. Teacher, but I thought salt water will cause harm to the roots. No, not to the roots. Depends on the depends on the pokok lah. Pokok bakau boleh hidup dekat hutan paya air masin. Sebabnya dia boleh serap air daripada air masin tu. Faham? Punya root ni special sikit. Dia boleh buang garam tu. Dan ingat pokok bakau, kalau kamu tebang pokok bakau ni biasanya dia buat arang. Kayu arang tu yang untuk bakar-bakar tu. Pokok bakau. Sebabnya kawasan pokok ni kaya dengan air kan. Jadi bila kita bakar dia akan jadi arang. Arang yang bermutu tinggi. Pokok bakau. Ingat. Any more question? Tak ada? Asmita ada soalan ke? Tak ada juga. Tak ada okey, semua faham Ingat jenis-jenis dia. Ingat kalau pokok mengkuang buat tika. Pokok buluh pun sekarang boleh buat craft tangan, buat chopstick semua kan. Okey. Next kita tengok pula seterusnya.
Okey. Sumber seterusnya adalah sumber mineral. Okey. Jadi kita tengok sekejap. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula seterusnya sumber mineral. Kita tengok sumber air, sumber hutan dan sekarang sumber mineral. Ingat mineral ni kita hasil daripada gerak bumi. Boleh? Okey. Contoh, tengok info dia kata apa? Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia ialah jabatan yang menyediakan perkhidmatan kepakaran dalam bidang mineral, geosains dan perlombangan bagi menggalakkan pelaburan dalam sektor mineral dan perancangan pembangunan negara. Itu Jabatan Mineral dan Geosains. Biasanya jabatan ni dia akan buat kajian. Kalau kamu jumpa emas ke apa ke kan, kau bagi tahu dekat kerajaan akan datang cek ataupun dia cek kawasan-kawasan tertentu yang sesuai untuk aktiviti perlombongan. Biasanya sebabnya dulu British dah datang kan, British dah ambil semua jadi tak banyak sangat dah. So yang ada pun dekat laut je sebab dia tak sempat nak ambil. Okey. Kita tengok pula jenis-jenis sumber. Sumber apa yang ada. Ingat ada 4 jenis sumber utama. Sumber mineral utama di Malaysia. Petroleum, gas asli, emas dan arang batu. Boleh? Ada 4 jenis utama. Biji timah Biji timah lain. Biji timah pun sama je, tapi biji timah kan dah tak banyak sangat kat negara kita. Boleh? Okay, kita tengok. Okay. Kalau tengok dalam peta ni, ingat peta ni petunjuk dia, ingat. Kalau yang segitiga hijau ni petroleum. Yang bentuk api tu gas asli, yang titik merah tu emas, petak hitam ni arang batu dan bandar. Mana biru bulat ni bandar. Okay, kita tengok dulu jenis-jenis dia, betul-betul kita tengok tempat-tempat dia. Okay. Yang pertama petroleum. Ingat, petroleum tempat utama, lokasi mesti ingat, luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu. Sebab tu bila tengok dalam peta ni banyak terdapat di Terengganu dan Kelantan ada sikit gas asli. Sebab tu Terengganu ni kaya dengan minyak. Okey, satu lagi lokasi dia di luar pesisir pantai Sabah dan luar pesisir pantai Sarawak. Jadi ingat, di negara kita sumber petroleum kebanyakannya terdapat di pesisir pantai di tengah-tengah laut tu. Kamu kena pergi sana, duduk atas pelantar minyak dan korek dekat dalam laut. Jadi siapa nak jadi engineer, bolehlah. Kamu nak jadi engineer kerja dengan Petronas ke, dengan Exxon ke, nanti kamu duduk dekat tengah-tengah laut ni. Kamu korek minyak dan gas ni dekat tengah laut. Boleh? Kegunaan dia apa? Petroleum. Ingat macam biasalah. Kegunaan utama dia menjana tenaga elektrik kan. Petroleum ni bila kita dah kita distill dia, kita purify dia akan jadi beberapa jenis bahan kan. Salah satu bahan tu ialah petroleum yang terletak dalam minyak kereta tu kan, petrol ataupun jadi tar untuk kita tar jalan, minyak tar, bahan pelincir kan. Bahan api kenderaan ni tu dah cerita tadi. Dalam kereta kan, dalam kapal terbang. Dekat negara kita, minyak negara kita sangat popular untuk kapal terbang sebab kandungan sulfur dia rendah. Bahan api untuk kapal terbang. Sebab kandungan sulfur rendah. Industri petrokimia. Industri petrokimia ni contoh macam minyak pelincir, plastik pun dia betul, dia guna bahan daripada petroleum untuk buat plastik. Dennis tutup mikrofon Dennis. Ya, cikgu. Macam mana minyak boleh jana tenaga elektrik? Minyak tu dia guna untuk bakar. Kan minyak tu dia untuk bakar turbin tu. Dia buat steam, dia akan bakar dan dia akan hasilkan elektrik lah. Kau pernah nampak tak? Kau pergi dekat pasar malam kan dia ada yang generator yang kecil tu. Contoh yang sama lah macam generator tu. Maknanya generator tu kita gerakkan motor tu akan pusing dynamo turbin
dia akan hasilkan tenaga elektrik lah. Faham? Faham tak Danish? Kan kamu pernah pergi kat pasar malam, kamu nampak tak orang pasar malam tu dia ada generator kecil yang dia buat untuk nyalakan lampu dia tu. Contoh macam tu lah, konsep yang sama. Maknanya dia ada satu generator besar, dibakar api tu dia akan gerakkan motor tu untuk gerakkan dynamo, magnet besar tu, dia akan hasilkan tenaga elektrik. Boleh? Boleh Faham Okay, tengok pula yang sama. Petroleum dan gas asli, dua benda yang bersaling berkaitan. Jadi sama, petroleum jumpa kat mana, gas asli pun jumpa tempat yang sama. Luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, luar pesisir pantai Sabah dan luar pesisir pantai Sarawak. Tempat yang sama. Okay, pun sama juga, gas asli bahan api domestik. Bahan api domestik ni untuk yang kamu masak tu lah, gas untuk memasak tu, itu bahan api domestik, contoh kegunaan dia. Industri petrokimia, industri pembuatan kurang sikit lah sebab gas asli ni biasanya kita guna untuk pembakaran dan dia sumber yang agak bersih berbanding petroleum. Sebabnya gas asli bila kita bakar dia punya gas yang dilepaskan tu kurang sikit, kurang berbahaya berbanding petroleum. Okay, bahan api alternatif untuk kenderaan. Ada kenderaan, contoh dia tak pakai petrol, dia pakai gas asli ni, NGV. Dekat Penang kita tak sure, tak pernah jumpa pun. Stesen minyak yang ada jual NGV tu, gas asli. Tapi kalau di Kuala Lumpur memang banyak. Sebabnya gas asli harga dia lebih murah berbanding petroleum. Itu dululah, sekarang petroleum pun dah jatuh harga kan. Sangat murah sekarang, RM1 lebih je. Dulu dekat RM2. RM2 berapa dah, cikgu tak ingat dah. Sampai sekarang petroleum harga dia RM1.25 tak salah cikgu, 1 liter. Boleh petroleum dan gas asli saling berkaitan, tempat dia pun sama. Nanti tengok dalam peta tu. Okay, emas. Emas, salah satu sumber yang kita masih ada, emas. Sekitar Raub dan Kuala Lipis. Raub ni bandar emas lah. Di Sarawak, Bau dan di sekitar Rusila, Terengganu. Nanti kita tengok dalam peta ni. Okay, emas. Macam tadi Raif tanya, Jetimah dah tak ada ke? Sebab Jetimah dah kurang dah. Sebabnya dulu British dah ambil semua dah. Dah tak ada dah yang tinggal. Dah tak jumpa dah tempat baru. British dah korek semua. Okay, kalau emas, kegunaan dia jongkok emas dan barangan kemas lah. Itu kegunaan utama emas. Kan, kamu belajar dalam sains kan, emas ni salah satu mineral yang dia, bila kamu jumpa dia dalam bentuk yang tulen. Emas tulen. Jarang jumpa emas ni bercampur-campur dengan benda lain. Kamu boleh jumpa emas ketul. Sebab tu emas ni sangat popular kat Raub ni, sekitar Kuala Lumpur ni memang dia korek. Memang emas ada lagi, sekarang pun masih lagi dia buat aktiviti perlombongan emas di sana. Kita tengok pula. Seterusnya, yang keempat jenis sumber adalah sumber arang batu. Ingat arang batu hari tu cikgu cakap, arang batu ni terhasil daripada pokok-pokok hutan zaman dinosaur dulu yang telah masuk dalam tanah, dia mendapan dan lama-lama dia akan jadi arang batu. Petroleum dan gas asli ni terhasil daripada mendapan haiwan-haiwan laut. Sebab tu jumpa kat bawah laut banyak. Okay, kini zaman dulu-dulu, zaman dinosaur ni, haiwan-haiwan laut semua bila mati dia mendap dekat lantai tu, lantai lautan tu, lama-lama dia kumpul banyak-banyak, dia akan dimendap oleh lumpur semua. Lama-lama dia duduk dalam bumi, dia panas dan tekanan tinggi, dia berubah jadi petroleum dan gas asli. Arang batu ni terhasil daripada pokok-pokok. Pokok zaman purba. Okay, tengok tempat dia. Silim Pompon, Maliau Sabah dan Bintulu, Mukah, Merik Pilar, Silantik dan Balingan di Sarawak. Ingat, arang batu kat Malaysia ada 2 tempat di Sabah dan Sarawak, masih banyak di sana, di kawasan pedalaman dia. Kita tengok. Apa kegunaan arang batu? Kegunaan arang batu adalah untuk menjana tenaga elektrik. Tenaga elektrik sama macam tadi, Danish. Dia guna, kalau dia tak guna petroleum, dia guna arang batu untuk bakar. Dia nak bakar steam tu dan gerakkan turbin tu untuk menjana kuasa elektrik. Dan satu lagi untuk melebur besi. Arang batu gunaan dia untuk melebur besi. Kamu guna arang batu, kamu panaskan arang batu ni, lepas tu kamu letak besi. Besi tu cair, boleh buat macam-macam lah kan. Boleh buat besi untuk pembinaan, boleh buat besi untuk kereta semua.
Kan? Biasanya industri Meluru sini industri berat lah. Dekat Penang ada, dekat Butterworth tu ada. Iron smelting dipanggil, melebur besi. Kita tengok contoh peta ni. Peta 6.2 ni, taburan sumber di Semenanjung Malaysia. Kita tengok kalau dekat tanah, dekat daratan ni, yang ada pun apa? Bulat merah ni, maksudnya emas kan. Tengok emas. Kawasan yang popular, kawasan Raub ni, kamu kena ingat. Raub dan Kuala Lipis. Rosila, Temangan di Kelantan. Ingat 2-3 tempat ni. Di Raub, Kuala Lipis, di Pahang, Rosila, di Terengganu dan di Temangan di Kelantan. Itu emas. Apa emas titik-titik. Banyak negara kita ni banyak emas. Tapi emas yang jumpa pun sikit-sikit je, tak banyak sangat. Tapi ada lah. Betul? Di Lombong lagi. Masih berbala untuk di Lombong lah. Kos untuk Lombong tu lebih rendah berbanding hasil yang dapat. Kalau kos tinggi, hasil sikit, rugi kan. Biasanya tak buat. Tapi ada kesan Lombong, biasanya Lombong di Malaysia ni kita guna lombong air tu, kita korek tanah. Jadi biasanya dia akan mencemarkan sungai, mencemarkan air. Jadi tak bagus lah sebenarnya aktiviti pelombongan di Malaysia. Sebab dia mencemarkan alam sekitar. Okay, tengok pula dekat pesisir pantai. Ingat ni, negeri Terengganu ni, Rosila ni negeri Terengganu. Nampak tak pesisir pantai dia ada apa? Ada petroleum yang warna hijau ni, segitiga hijau ni, dan gas asli. Gas asli banyak. Negara kita kalau nak bandingkan petroleum dengan gas asli, kita lebih banyak gas asli. Dan gas asli ni biasanya dia akan hantar dekat Rosila ni, bawah dia sikit ada satu daerah ataupun bandar nama Bandar Kertih. Kertih Terengganu ataupun Paka. Kertih ni memang tempat untuk dia tapis minyak tu. Boleh minyak-minyak yang dia dikorek dekat tengah-tengah laut ni dihantar ke Kertih ni dan dia akan distilkan. Dia akan purify, dia akan jadi petrol, jadi minyak pelincir semua. Kalau kamu pernah pergi, siapa kampung dia dekat Terengganu mesti lalu sini. Kalau kamu lalu malam, kamu nampak api tu dia bakar. Sisa yang last sekali, gas tu dia akan bakar. Okay, itu di Semenanjung. Kita pula di Sabah Sarawak. Sabah Sarawak banyak sikit. Sabah Sarawak nampak ni. Ada satu lagi, ada arang batu. Nampak tak? Bintulu ada arang batu. Banyak arang batu. Silin Pompon. Ingat arang batu ni dia kena korek dalam tanah. Dia kena lombong. Korek arang batu tu. Dia macam kayu. Dan juga gas asli dan petroleum. Nampak ni? Gas asli. Bintulu ni bandar yang popular dengan gas asli. Liquefied petroleum gas. Gas asli cecair. Tempat dia proses kat sini, Bintulu. Gas asli tu akan masuk dalam kapal dan dia hantar ke tempat-tempat lain. Nampak? Okay, satu lagi dekat area Brunei ni. Sebab tu Brunei kaya dengan petroleum. Sebab kat Laut Cina Selatan ni banyak petroleum. Sebab tu Brunei kaya. Negara dia kecil tapi banyak sumber asli. Satu lagi di Sabah. Di sekitar pantai barat Sabah. Pantai timur Sabah tak banyak sangat sebab dah berdekatan dengan Filipina. Okey, boleh? Soalan nak tanya ke? Ingat Bintulu gas asli, Silantik bau ni ada arang batu, ada emas. Sini Pompon ada arang batu. Ingat kawasan ni kawasan bukit-bukit, kawasan pedalaman, banyak arang batu. Okey, ada soalan lagi ke nak tanya? Apa kak? Saya cakap apa tu? Why Brunei? Tak ada. Why Brunei doesn't want to be a part of Malaysia? Sebabnya dia tak nak masuk dalam Malaysia, dia nak jadi negara sendiri. Untunglah dia sebab negara dia kecil dan banyak sumber jadi kaya. Kalau masuk Malaysia jadi miskin. Betul tiba negara dia kaya. Sebab negara dia kecil, penduduk dia tak ramai dan sumber dia banyak. Okay, ada lagi soalan ke? Tak ada orang miskin, kurang lah. Cikgu tak ada kot sebab kerajaan dia memang bagi macam duit dan penduduk dia tak ramai. Jadi dan satu lagi dia punya duit dia dolar Brunei tu sama harga dengan Singapura punya dolar. Jadi kalau orang Brunei pergi Singapura dia boleh berbelanja macam tu je. Tak payah tukar duit.
Tapi kalau masuk Malaysia, harga duit dia jadi mahal. Betul, Tiban. Nanti kamu duduk sana. Okay, ada lagi soalan ke? Kita tengok latih diri B ni, sementara tu. Okay, ingat. Senaraikan 2 kawasan yang ditepi hutan paya air tawar. Siapa nak try jawab? Hutan paya air tawar kat mana? Danish? Nak try Danish? Danish? Dengar tak? Ya cikgu awak. Apa? Tengok soalan tu. Soalan latih diri B ni. Senaraikan 2 kawasan yang ditepi hutan paya air tawar. Kat mana hutan paya air tawar? Maksud cikgu dekat apa tu, negeri ke ataupun kawasan? Tak kisahlah. Negeri apa, kawasan apa. Ya. Nama tempat, nama tempat. Nama tempat. Ha. Baikan Raif lah cikgu. Baikan Raif pula. Awak lah jawab. Hutan paya air tawar ingat. Paya air tawar dekat kawasan apa? Kawasan Tasik. Apa Tasik apa yang popular? Sini cikgu, Tasik sini, Tasik Bro. Bagus. Nampak tak? Faham tak? Itu contoh soalan dia. Itu macam nak jawab. Hutan paya air tawar dekat kawasan Tasik. Jadi Tasik apa yang popular? Tasik Chini dengan Tasik Bera. Bagus. Okey, bagus. Okey, tutup. Okey, tengok pula nombor 2. Apakah tujuan pembinaan stesen janakuasa hidroelektrik di Malaysia? Siapa nak jawab? Siapa yang tak jawab lagi? Ilmi, try Ilmi. Ilmi dengar tak? Ke Marvisha nak try? Tak nak? Siapa nak try? Ryan tak nak try? Jawab. Ilmi, jawab Ilmi. Tengok soalan nombor 2 tu. Apakah tujuan pembinaan stesen janakuasa hidroelektrik di Malaysia? Apa tujuan dia? Kalau kamu tak nak cakap, kamu boleh tulis. Apakah tujuan dia? Soalan dah bagi jawapan dah sebenarnya. Apakah tujuan pembinaan stesen janakuasa hidroelektrik di Malaysia? Ingat? Apa tujuan dia? Janakuasa elektrik ke cikgu? Bagus Danish. Itulah tujuan dia kan. Untuk janakuasa elektrik lah. Kan, satu lagi kau boleh jawab. Selain pada janakuasa elektrik, dia juga berfungsi untuk mengelakkan banjir ataupun untuk mengelakkan banjir besar. Boleh. Tapi jawapan yang paling utama itulah menjana kuasa hidroelektrik, kuasa elektrik. Contoh tempat dia kat mana? Danish, tempat dia kat mana Danish? Terengganu. Bagus. Tasik apa nama dia? Tasik saya tak ingat, tapi yang satu Terengganu. Bagus. Terengganu betul dah. Tasik Kenyir, ingat? Tasik Kenyir. Tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara. Boleh? Tasik Kenyir, ingat? Okay, nombor 3. Berikan 2 contoh barangan yang diperbuat daripada sumber petroleum. Siapa nak try? Tiban? Nak try Tiban? Cikgu, petrol. Petrol lagi? Kerosin. Kerosin bagus. Kerosin lagi? Minyak pelincir. Bagus, minyak pelincir. Boleh lah 3. Kalau kau kerosin tu apa guna dia? Kerosin tu minyak tanah. Kerosin tu dia guna untuk minyak untuk kereta api pada kapal terbang. Yes. Ingat, kerosin guna untuk kapal terbang. Okay, boleh Dah, Tiban dah Asita jawab untuk kamu dah. Apa lagi selain daripada yang Asita jawab, apa lagi kamu nak jawab? Barang yang diperbuat daripada sumber petroleum. Contoh dia apa? Apa Tiban? Asita jawab. Petrol, minyak pelincir, bahan pelincir, kerosin, apa lagi? Contoh bahan daripada petroleum. Apa? Cikgu selalu sebut. Jalan tar, ingat? Jalan tar jadi apa? Dia guna apa? Minyak tar, tahu? Minyak tar, yang hitam tu, yang turap jalan tu. Lagi apa lagi? Kamu tahu tak mothball? Mothball yang halau serangga tu. Cikgu.
Bitumen ni bagus. Mabisha jawab plastik. bitumen. Plastik pun betul, bagus. Perfume. Perfume boleh lah. Tapi plastik cikgu terima betul. Detergent. Deterjen boleh Ha. terima. Ha, Chloride. Lah. Sabun. sabun lah Sabun. bagus. Sabun pun dia ada guna. Ah. Chloride. Chloride Bahan tak. Sabun dia guna sebab bahan petroleum tu dia base dia. Sebagai asas dia. Dia campur lah dengan benda-benda lain. Okay, bagus. Bahan Mabisha jawab bitumen. Bahan letupan. Letupan apa? Tak tahu. Bom. Tak ada. Salah. Bom tak guna Ya, petroleum. mercun. Lighter. Mercun. Mercun pakai apa? Benda lain. Dia pakai serbuk. Mana pakai minyak. Salah. Tu je Okay. kot. Betul lah. Okay, ingat plastik pun betul. Kamu jawab tadi. Bagus. Motor. Ha? Motor. Botol plastik, betul lah. Motor. Motor apa? Motosikal. Motosikal mana ada minyak tu lah. Minyak motosikal tu betul lah. Ni macam Mabisha jawab bitumen ni betul. Bitumen ni yang guna untuk turap jalan tu lah. Minyak tar. Bagus. Okey. Boleh Okey. Kalau macam tu kita berhenti kat situ, nanti kita sambung pula. Yang 6.3. Okey, sebelum kita habiskan kelas, kita bincang dulu yang kamu jawab. Latihan 5.4 ni. Siapa yang tak jawab lagi? Yang jawab Shafrin, Avinash, Ryan, Asmita dengan Dennis je. Yang lain tak jawab pun. Malas. Sekejap, cikgu share. Ya. Kan cikgu dah bagi link 5.4. Pada hari tu lagi cikgu bagi. Okey, kejap. Present. Share. Okay, nampak? Yang jawab Shafrin, Avinash, Ryan, Asmita dan Danish. Bagus. Yang lain tak jawab lagi. Okay, kita tengok sama-sama. Ryan siap jawab 2 kali lagi. Bagus Ryan. Okay. Okay, tengok soalan pertama. Okay, soalan pertama ni soalan objektif kan? Cikgu letak soalan objektif. Okay, tengok dia kata yang pertama. Usaha memulihkan dan memelihara sumber alam semula jadi dengan bijak dan sistematik supaya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Apa maksud dia? Apa? Pemeliharaan ke pemuliharaan? Apa? Syafrin jawab taman laut. Salah Syafrin, taman laut bukan. Okay. Apa jawapan dia? Pemeliharaan ke pemuliharaan? Teacher, why you want to discuss now? Why you want to discuss now? Tak apa, dah discuss je lah. Nanti kamu buat lah. Kalau kamu rajin. Nanti Then after people copy lah. tak apalah, copy je lah. Takkan kamu buat lah kalau kamu rajin. Okay. Sambung balik. Okay, jawapan dia pemuliharaan. Ingat, memulihkan. Dia punya kata kunci dia dekat dalam soalan tu. Usaha memulihkan dan memelihara. Dia pulih dulu, lepas tu baru dia pelihara. Jadi jawapan dia pemuliharaan. Ini betul. Syafrin dengan Avinash salah. Syafrin bukan taman laut. Okay. Tengok pula nombor soalan seterusnya. Usaha mengekalkan keadaan asas semula jadi. Mengekalkan keadaan asas maksudnya memelihara, bukan pemeliharaan. Ada problem tak? Sekejap. Okay,
Kita tengok. Mengekalkan keadaan asal maksudnya pemeliharaan. Okey, pemeliharaan atau taman laut salah. Jadi salah, Syafrin salah. Avinash pun salah. Ryan yang pertama ni salah, yang kedua betul. Kita pula yang ketiga. Kawasan perlindungan bagi ekosistem marin. Ekosistem marin kan, kalau terumbu karang semua ni maksudnya taman laut. Boleh? Baca soalan betul-betul. Tengok pula seterusnya. Okey, mewartakan kawasan yang kaya dengan sumber sebagai kawasan pemeliharaan taman negara dan taman laut. Jadi apa? Akta apa ni? Tu tengok balik. Jawapannya ada dekat muka surat. Sekejap cikgu tengok. Cikgu yang tu salah ke? Ha? Salah ke? Tengok akta apa? Akta kualiti alam sekitar. Betul lah. Okey. Betul. Saya nampak. Akta kualiti alam sekitar. Okay, kamu jawab akta alam sekitar je pun betul. Jadi semua betul. Kecuali Syafrin. Apa 3130 ni Syafrin? Kita tengok pula seterusnya. Peruntukan, pentadbiran, pengurusan dan pemeliharaan hutan. Apa? Akta apa ni? Akta apa? Akta Perhutanan Negara, ingat. Pentadbiran, pengurusan, pemeliharaan hutan. Jadi inilah Akta Perhutanan Negara. Ini betul. Danish jawab apa? Akta Pengharaman Negara, Danish. Salah typo ke, Danish? Cikgu. Okeylah, tak apalah, cikgu faham. Akan telefon kadang-kadang kan salah. Okey. Seterusnya, akta apa? Akta Pemeliharaan Hidupan Liar kan. Sebabnya tempat ni dia kata apa? Pengisytiharan Rizab Hidupan Liar dan Kawasan Perlindungan Hidupan Liar. Jadi akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Danish salah tulis pemeliharaan, tapi tak apalah, cikgu terima. Okey. Okey, kalau penyu ingat penyu apa kempen dia? Kempen Save the Day kan. Penyu dan harimau. Kempen kesedaran Syafrin. Yes, lebih spesifik. Kempen Save the Day. Okay, kalau tapir, We Hug Tapir. Ingat, kempen We Hug Tapir. Kan? Kamu pergi peluk tapir tu, sayang sangat tapir kan. Lepas tu, kempen kurangkan penggunaan beg plastik dan tanpa beg plastik. Okay. Disambut Sabtu ketiga setiap bulan, hari tenggiling ataupun World Pangolin Day. Bagus. Okay, yang lain tengok, besarkan sikit. Okay, apakah contoh pusat nama konservasi yang ditujukan di kawasan F? Jawapan dia. Penyu Rantau Abang. Okay, bagus. Betul. Kamu boleh tengok dekat dalam buku teks kamu kan. F tu dekat negeri Terengganu. Jadi, mesti penyu. Ingat, negeri Terengganu tu negeri penyu. Okay, tengok pula. Kalau yang satu, Taman Negara. Kamu jawab Taman Negara pun betul. Taman Negara Pahang pun betul. Sebab memang itu nama dia. Taman Negara Pahang. Okay, kalau bertanda dua, Taman Negara Endau Rompin. Okay, bagus. Okay, kalau D, ingat D tu dekat Pahang juga kan, tapi bukan Taman Negara. Dekat tengah tu Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah. Ingat, kamu kata Pusat Konservasi Gajah saja pun betul. Okay, last sekali, hutan simpan kan. Okay, Syafrin jawab Royal Belong semua ni cikgu terima. Asalkan tempat hutan simpan ataupun Taman Negara cikgu terima. Taman Negara Similanjau kan, macam Ryan jawab pun betul. Hutan simpan kekal UKM betul. Okay, boleh? Okay, so kali ni semua orang boleh kata hampir semua jawab betul. Jadi Syafrin. Tapi jawab betul-betul Syafrin. Okay, yang lain boleh jawab nanti. Boleh try. Kamu boleh jawab bila-bila kamu free. Okay, ada soalan yang nak tanya sebelum kita habiskan kelas? Tak ada, cikgu, tak ada. Ada? Betul Tak ada, cikgu, tak ada. So, kalau tak ada, kita habiskan kelas. Okay.
Okay. Okay. Okay, terima kasih kelas. Jumpa lagi hari Jumaat Asyik. Terima kasih cikgu. Terima kasih Okay. cikgu. Okay, thank you. Selamat berbuka kepada yang berpuasa. Terima kasih. Okay, Danish, Taif semua selamat berbuka. Sayonara Danish. Okay, bye-bye. Why Raif always sleep early one? They stop recording day. Why is it recording?